Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqq basyiran wa nazira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallama tasliman kathiran kathira. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala kullu ummati yadkhuluna al jannah illa man aba. Qila wa may aba ya Rasulullah? Qal man ata'ani dakhala al jannah wa man asani faqad aba. Wa qala ala falyuballigh asyhadul ghaib aw kama qala alaihi wassalatu wassalam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pertama kali kita sama-sama syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kudrat dan iradah Allah, dengan zat dan sifat hakiki yang ada pada Allah. Segala sifat yang hakiki Allah telah melanjutkan umur kita lagi, panjang umur kita lagi, boleh kita berhamba diri pada Allah, boleh kita lagi boleh ibadat kepada Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kandak mana kebaikan hak Allah Taala bagi pada kita ni, orang hak lanjut umur. Lepas tu dalam umur dia ni, mana kehidupan dia ni, sentiasa duduk dalam ibadat dengan Allah Taala. Panjang umur jalan kebaikan. Akan bahagia hari ini kita buat perhimpunan ataupun perjumpaan dalam bulan yang berkat. Kita boleh panggil kata bulan yang berlaku peristiwa mana kita kena ambil tahu. Dan bulan ni juga pitu bagi bulan Ramadan. Hak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sentiasa berdoa khas untuk bulan ni. Apabila sambut bulan Rajab ni, berterusai hak Nabi doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Maka hari ini kita sapa dalam bulan ni, boleh hak Nabi minta keberkatan. Lepas tu kita juga duduk dalam suasana keberkatan. Umur orang hak berkat ni, orang hak duduk dalam amalan, dalam perintah Allah, dalam cara Nabi.
Sebab tu kita seorang hamba ni, kita kena kenal dulu diri kita ni hamba. Lepas tu masuk dalam makhluk hak lemah sekali. Dalam penciptaan Allah. Benda hak kena jadi dah bahasa kampung kita panggil. Makhluk benda kena jadi Allah Taala buat ni. Kita manusia ni lah hak paling lemah sekali. Khuliqal insanu dha'ifa. Lemah. Tapi dalam kelemahan ini Allah bagi juga kekuasaan, kebolehan untuk usaha ikhtiar. Tapi semua ni bukan kekuasaan kita. Semua daripada Allah yang bagi kekuatan. Orang panggil taufik, hidayah. Supaya kita buat majlis malam ni juga dengan pilihan daripada Allah Ta'ala. Sebenarnya kita di sini ni, masjid ni, ada tiap minggu dah majlis ilmiah. Dari Baba Karim kita seolah kata Tok Guru saya jugalah, kalau di segi umur duk rasa saya lebih lagi. Tapi di segi ilmiah, ilmu dan pengerbenan, pengalaman. Duk tanya apa ni? Tempat tes ini tadi kata lama-lama dah tempat dia ni. Saya puasa segar juga mari tempat. Seolah saya panggil Tok Guru, dia duk bersaing, duk berkawan ni. Banyak yang boleh munafaat. Setiap munafaat yang kita dapat daripada siapa-siapa ni, seolah kata Tok Guru kita. Sebab Imam Syafi'i rahmatullah alaih besok royak pada anak murid dia, tetes seorang-orang tua. Dalam satu perjalanan ni ada orang tua duduk depan dia. Maka Imam Syafi'i berjalan slow tunggu belakang. Anak murid hak sekali hak mengaji dengan dia sungguh, dia kata lambat orang tua ni, kita potong dia, kita pergi dulu. Tapi Imam Syafi'i kata tak boleh, tak ada adab. Kenapa? Dia adalah guru aku. Anak murid dia tanya lagi, guru bila mengaji bila? Dia bukan orang alim. Dia orang awam, orang biasa, orang kampung. Bukan tuaku orang alim, ulama yang terkenal sebagai muzhab. Dia tak aku belajar satu kali, kira masalah belajar. Satu kali satu soalan timbul dalam fikiran aku, satu persoalan. Aku tengok dua ekor anjing. Seekor tu dia kecing, akik kaki sebelah. Seekor tu kecing tak akik kaki. Maka masa tu Imam Syafi'i tak erti, tak faham apa perbezaan dua ni. Tapi orang tua yang erti pengalaman dia. Maka orang tua tu lah royak dia kata, wahai anak, kecek dengan Imam Syafi'i, hak akik kaki sebelah tu hanya hak siapa umur dia. Orang panggil balik masa kita manusia ni, siapa umur. Sebenarnya tak ada kena ambil tahu. Kalau kami lembu ni, kita panggil boleh masuk dalam agama sebab nak buat gerbek, nak buat akikah. Kena tahu umur dia. Kena reti pak siapa umur kambing. Tapi anjing ni dia tak ada kaitan ke apa. Hanya kita boleh tahu, kita ambil tahu bab najis, bab cuci najis tu ya. Tapi nak atas satu pengalaman yang boleh. Dulu tak boleh, dulu tak tahu, tapi satu maklumat yang Imam Syafi'i boleh beza antara anjing kecil akik kaki dengan tak akik kaki daripada orang tua tu. Tara tu pun Imam Syafi'i mengaku kata guru dia. Itu dia hormat. Dia tak potong jalan lakah. Maksud saya nak hoyak kata, saya mari dalam seolah sini kampung Baba Karim lah, jauh di budak lagi dia duk mengajar. Saya pun duduk dengan dia beberapa tahun. Walaupun umur tu banyak sikit saya ni. Tapi dari segi kebolehan yang Allah Ta'ala bagi, saya duk tupai ilmu-ilmu banyak. Sebab hari ni bahasa segar juga mari di kampung dia ni.
Tapi walau bagaimana sekalipun, seperti royak tu kita ni hamba Allah yang lemah, semua tu daripada Allah Ta'ala. Allah nak bagi pada siapa, nak guna siapa, itu mengikut Allah. Tapi asbab juga Allah Ta'ala bagi dalam dunia ni. Asbab nak dapat tu, salah satu kita tolak, kita berhajat. Kalau tak berhajat, tak ada nak, Allah Ta'ala tak buka juga. Malam ni salah satu daripada fikir daripada Tok Imam dan semua ahli jawatan kuasa masjid dalam kampung kita ni, nak ada muzakarah, ceramah tentang agama. Tu dari segi tolak orang panggil. Allah Ta'ala bagi kemudahan. Alhamdulillah. Tak suka-suka saya pun tengok dengan laki-laki, perempuan. Ini kebaikan bagi kampung kita. Lepas tu saya pun nak kecek muzakarah malam ni tentang kaitan dengan bulan ni juga lah. Yang peristiwa yang berlaku dalam bulan ni, ia kaitan dengan iman. Sebenarnya kalau kita tak percaya ni, ulama kata boleh panggil kufur boleh. Peristiwa yang berlaku masa Nabi Isra' Mi'raj ni. Buat cerita ni, kita panggil cerita Al-Quran. Kalau kita ginafikan cerita dalam Al-Quran, seolah kata kita nafikan kalamullah. Tapi kebiasaan tiap tahun, setiap bulan kita ada semua dah kampung kita lebih-lebih lagi. Dengan majlis ilmiah ada tiap minggu ni, bukan tiap bulan, tiap tahun, tiap minggu. Saya rasa dah kita boleh tengok, boleh dengar, boleh tahu. Saya nak ambil khulasah sikit-sikit ya. Dalam bulan ni sebenarnya kaitan dengan iman kita. Sebab berlaku masa Nabi dulu pun, ia boleh beza antara orang beriman dengan tak beriman. Apabila berlaku Isra' Mi'raj ni, mana perkara luar biasa Allah Ta'ala bagi pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Siapa tak percaya masa tu, ia terpecah daripada orang beriman. Siapa hak Nabi gelar Siddiq, ia benar dengan tidak, tak tanya apa dan kenapa. Yani Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dialah orang yang akui, orang pertama atas peristiwa ini. Hari ni kita lebih-lebih lagi, kita zaman ni jauh tak biasa tengok mukjizat Nabi, tak biasa tengok rupa Nabi. Hak ni pisik zaman kita ni, hak Nabi berlafaz sendiri, butungnya orang di zaman aku ni, orang-orang orang-orang hak tengok aku dengan zaman aku, tengok aku, jumpa dengan aku, lepas tu dia percaya, dia mengaku, dia beriman, dia ikutlah butung orang tu. Nabi kata sekali, butung orang tu. Memang masa-masa sahabat dululah, sahabat semua ni orang butung. Tapi Nabi sebut juga dan beruntung. Nasib baik juga. Nabi sebut 7 kali dalam kitab hadis. Ada tulis. Tuba, 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 summa tuba. Mana beruntung orang ni, nasib baik ni. Orang-orang hak tak ada dengan zaman aku, tapi dia beriman dengan aku, percaya dengan aku. Orang ni nasib baik lagi. Beruntung 7 kali Nabi sebut. Nak ayat kata kita lah ni senggeng dengan Nabi 1000 tahun lebih. Dan setiap tahun boleh ada job budak lagi kita duduk dengar kisah-kisah kelahiran Nabi, Maulidin Nabi, Isra' Mi'raj, hijrah Nabi. Semua tu kita dengan percaya kita ni, dengan tak tengok. Ni iman ni. Tak ada tengok ke apa? Tapi kita percaya, kita yakin, kita amal, kita iktibar, kita ikut. Ni kaitan dengan iman. Sebab tu hari ni pun salah satu kebaikan yang kita fikir, ada majlis-majlis macam ni, supaya buat panah dia panggil, masak semula, panas semula, baru semula, untuk ingat kepada peristiwa
yang Allah Ta'ala guna Nabi berlaku ni, supaya tambah iman kita. Ya kaitan dengan iman ya. Setiap perbuatan, setiap gerak-geri, setiap yang Allah Ta'ala buat tu untuk nak bawa hamba ni, umat ni, ataupun hamba-hamba Allah ni bergantung dengan Allah. Sebab Allah Ta'ala hantar Nabi mari ke alam dunia ni sebagai rasul, pengganti lah, bawa risalah, bawa tauhid untuk royak pada manusia, royak pada umat semua, supaya beriman dengan Allah. Sebab tu saya kata setiap gerak-geri Nabi tu untuk bawakan manusia kepada tauhid, suruh beriman dengan Allah Ta'ala. Patut kita kaji, patut kita belajar ni, patut kita ambil tahu. Bukan untuk dengar saja tahu cerita, untuk masukkan iman, keimanan kita, supaya kemah lagi dengan Allah. Tetap kekuasaan Allah yang guna Nabi tu waktu semalam main. Lepas tu orang-orang yang terima masa Nabi tu diakui sebagai orang beriman. Kita lah ni pun seperti tu, dengan kita tak ada tengok, tak ada dengan zaman, tapi kita dengar kisah cerita-cerita yang ulama cerita pada kita, kita boleh percaya. Hak ni bukan benda main-main ni. Ya kaitan dengan iman. Kalau kita tak percaya, pergi mari timbul syok, mari skor dalam hati, boleh jadi. Tu was-was dah orang panggil. Iman kita tu bahaya dah. Sebab cerita ni ya kaitan dengan mukjizat Allah Ta'ala bagi kepada Nabi SAW. Sebab kita orang beriman ni perlu pada kita mana kena usaha, kena jaga semua perkara ni. Sebab itulah kelebihan yang mana kita boleh dengar peristiwa-peristiwa yang berlaku dengan Nabi ni untuk takluk kita, taklukat. Baik cerita hari beranak, baik cerita hijrah, baik cerita musafir Isra' Mi'raj, supaya kita kasih ke Nabi, supaya kita cinta pada Nabi. Ini maksud yang sebenar. Lepas tu siapa yang zahir sungguh orang kasih ke Nabi? Hari ni boleh royak, saya boleh royak atau kasih ke Nabi. Semua orang-orang saya yakin kata malam ni yang beripung ni kasih ke Nabi belaka. Tapi orang kasih tak kasih ni, orang Nabi jamin tu, hak Nabi royak kata siapa orang kasih kat aku. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa hidupkan sunnah aku, ni orang itibak sungguh ni. Kita kaca duk belajar kita nak hak ni, nak masuk dalam gulungan hak Nabi mengaku kata orang kasih. Nabi royak sendiri kata siapa kasih kat aku, siapa yang hidup sunnah aku, orang itulah kasih kat aku. Wa man ahabbani, orang kasih ke Nabi ni tak sia-sia, tak saja. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nabi jamin orang ni akan bersama dengan aku dalam jannah, dalam syurga. Sebab tu hari ni usaha ni salah satu asbab yang kita buat ni, nak ingat, nak cinta, nak tahu. Orang nak kasih pada orang-orang seorang ni, dia kena kenal dulu. Dia tak kenal, nak kasih macam mana? Nak kasih buku ke apa? Sebab tu penting kita ni untuk dengar peristiwa-peristiwa, kandak-kandak Nabi, cerita Nabi. Ada setiap tahun ya ada bulan ni cerita ni mari. Saya pun kecek, bukan untuk setahun sekali, sebulan sekali. Kalau ada muzakarah, ada ceramah, ada gapo setiap hari. Saya cerita tentang kehidupan Nabi. Sebab apa? Ini kaitan dengan iman kita, kaitan dengan kejayaan kita dunia akhirat. Nak tambah kasih lagi, nak tambah cinta lagi, kita kena tahu tentang pengorbanan Nabi. Kita kena tahu tentang kerja Nabi.
pangkat dia tu, tarah dia tu. Sekadar kenal dia tak terima kasih. Tahu kata anak siapa, beranak bila, duk mana, kubur duk mana. Sekadar tu tak mendalami dia panggil. Tapi kalau kita tahu kerja dia, tahu maksud hidup dia, tahu siapa kepikir dia, pengerbannya dia, kita tambah serah, tambah kasih. Saya kecek setiap tempat ni nak tambah kasih oleh hati saya sendiri. Dan semua umat Nabi, semua adik-beradik kita, tambah kaitan ni kasih pada Nabi. Nabi SAW, Allah Ta'ala hatta mari ke alam dunia ni demi untuk bagi pahami kepada manusia tentang maksud yang sebenar. Apakah maksud hidup kita? Apakah maksud kita lahir mari ke alam dunia? Gapo hak kita kena buat? Di mana tempat kita kena pergi? Dan gapo akan berlaku? Nabi mari royak kepada umat. Tinggal pada kita cukup lekat dah dengan cara hidup, dengan kerja. Hak ni saya nak royak ni kata tentang kerja Nabi, fikir Nabi, risau Nabi. Bahkan cerita-cerita dalam Isra' Mi'raj, dalam musafir Nabi dengan Jibril kepada Arash ni, dalam tu pun Allah Ta'ala tengok juga tentang umat-umat ini. Masa 1000 tahun lepas dulu, Nabi tengok dah tentang kehidupan umat ini dalam perjalanan. Bahkan jumpa dengan Nabi-Nabi dulu-dulu. Hak itulah gelar sebagai Imamul Anbiya. Imam segala Nabi. Ada juga kisah dalam Mi'raj, Nabi perjalanan dia tu jadi imam kepada Nabi-Nabi. Semaya ikut Nabi. Walaupun dia mari akhir, dia adalah awal. Akhir khatamun nabiyyin. Tutup pintu kenabian Nabi kita tak ada. Lepas pada Nabi tu baik kalau misal tu pintu Nabi tu baik kot ni. Bahawa akhir Nabi kita keluar, pintu tutup, tak ada. Akhir dia belakang sekali, tapi dia adalah awal. Bila awal? Belum pada langit bumi dicipta, belum pada Adam alaihissalam dicipta, belum diciptakan alam ini. Nabi ada dah. Tu saya kata awal. Sengaja Allah sipar taruh akhir. Kelebihan akhir, saya dengar guru saya di Pakistan bincang bab akhir ni, mari akhir tapi di akhirat esok dulu. Lebih kita banding sepuas sini ada tes yang kereta api. Orang pergi awal untuk nak naik kereta api dengan orang pergi akhir, mana lebih? Kaca pergi awal kereta api masa dia betul. Kita tak kira lewat ada, kita kira betul. Orang ni pergi nanti sejak belum kereta api mari, cadangan dia comel, dia beringat. Tapi orang yang tahu syiak dah ni kata kalau pergi pun ni bandingnya ulama. Kalau pergi pun tunggu ya. Pukul 8 kereta api tu baik. Hak nunggu pukul 7. Hak ni pergi pukul 7.55. Ada 5 minit siapa? 5 minit dia duduk di stesen. Ya siapa abang molek tak ada duduk kereta siapa, dia jaga kaki dulu. Hak mana lebih dua ni? Nampak gambar hak nu mari dulu, hak ni main belakang tapi hak ni naik dulu. Begitulah bandingnya. Hak ustaz saya biasa cerita, saya kecek nakal ya ni. Bandingnya kita hari ni Nabi akhir zaman, dia mari akhir, tapi di akhirat nanti orang yang jaga kaki masuk jannah, masuk syurga, orang pertama adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu peristiwa yang berlaku atas Nabi ni sebagai taklimi umat, nak royak pada umat semua. Apakah digelar sebagai Habib? Allah kasih sebagai Habib. Allah sendiri panggil Habib, tak nama dia Habib. Sebab Nabi ni orang yang akhlak comel sekali dan orang yang tak dendam dengan siapa-siapa.
Tak biasa akik tangan laknat dengan umat dia. Allah sayang pada hamba dia semua ni. Allah ayat kata sayang pada hamba manusia ni. Lebih Allah buat banding dengan ibu kasih ke anak. Sebab apa dalam dunia ni kasih hak besar, hak tinggi sekali kasih ibu pada anak. Orang tak ada anak tak boleh faham. Orang yang ada anak saja hak boleh faham. Lepas tu orang jantan tak faham. Faham juga tapi tak faham sama dengan orang tino. Tahu tu nak tinggi sekali tu tasbih banding dengan ibu. Allah banding tu buat apa? Dalam dunia ni hak tinggi kasih tapi Allah goyak kata dia ni Allah ni kasih pada hamba lebih pada ibu 70 kali ganda. Ulama tafsir 70 ni bukan bilangan. 70 nak ayat kata banyak. Apa kita kecek hari ni 100 kali ganda. Tu suk tu 1000% lan persen nak sebut atau bukan tu ayat tu banyaknya. Tapi kelimah 70 kali ganda wallahu alam, Allah yang tahu. Dok ke Allah nak tengok hamba dia binasa. Dok ke Allah nak tengok hamba dia tak berjaya. Dok ke Allah nak tengok hamba dia tak selamat. Tapi dengan keadilan Allah, kebiasaan, perjanjian, wa'dah dan silap memang kena denda. Tapi Allah sentiasa nak cari kebaikan, Allah sentiasa nak maaf kepada hamba dia. Sebab itulah Allah Ta'ala hantar nabi-nabi mari ke alam dunia ni untuk royak kepada hamba manusia semua ni supaya kembali kepada Allah, beriman dengan Allah, masuk dengan janji-janji Allah Ta'ala nak balas di akhirat esok. Kalau hak silap dah pun suruh royak jalan keluar lagi, silap nak pergi jalan yang betul. Hak ni hak digelar sebagai Habib. Allah kena puas hati. Sebab apa? Orang-orang dulu apabila siapa tepat rapat sungguh, rapat dengan kerja dia ni, dengan kaum dia ni, ada tangan naik. Aku tak kuasa dah buat ni teruk telajak. Ada doa peracur. Nabi Nuh alaihissalam, doa Allah Ta'ala terima doa dia ni, selaikan kaum dia habis. Ada riwayat kata besar dalam dunia, separuh dunia, sekerak dunia air naik di masa Nabi Nuh. Situ permintaan Nabi Nuh. Banyak di zaman Nabi-Nabi dulu yang berlaku dengan doa Nabi. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak biasa orang buat ke dia ke, orang buat ke anak saudara ke, orang buat ke cucu ke, anak pak saudara ke, cucu ke, diri dia ke, menatu ke. Tak biasa kata Nabi laknat supoh. Ni Allah kena ni. Bahkan Allah buka peluang. Masa di Taif, hak Nabi dahsyat sekali, riwayat Aisyah radhiyallahu anha, hak kena teruk sekali. Malaikat pergi tanya Allah Ta'ala dulu ni, ya Allah, aku pergi tolong dia. Allah kata apa? Mu tanya dia dulu. Allah tahu kekasih dia. Mungkin tanya dia dulu. Ya nak ke tak? Tu malaikat mari, tu masa duk dalam kezalimi, tengah-tengah orang duk godai, duk hambak juga kau. Malaikat mari, hai. Diriwayat kata malaikat teriak, menangis tengok Nabi. Puak tu ni geno gitu lalu membuat dia. Tapi malaikat tak ada kuasa nak buat kalau Allah Ta'ala tak perintah duk tengok gitu. Tapi dari segi dahsyat teruk, mari serah diri Muhammad. Aku tanya Allah, Allah hantar aku mari serah diri. Izin aku saja, mu suruh, mu izin je. Mu benar anuyat dia panggil izin, ijazat. Aku nak peracur. Nabi kata tidak. Ni Allah duk tengok belakang ni. Setiap peristiwa yang berlaku atas diri Nabi, Allah
Allah dengar, Allah nampak, sifat pelihak, sifat pendengar. Yang mana dengar hak kita tak dengar, nampak hak kita tak nampak, tahu hak kita tak tahu. Tak kena royak, tak kena cerita, malaikat tak kena pergi mengadu. Allah. Tapi apa Allah sanggup tengok? Satunya sebab Allah nak hajar umat, taklimi umat. Mu tengok kekasih aku ni, kerana satu tugas, kerana satu kerja, sanggup gitu lalu. Mu tengok sifat dia. Ada kebolehan untuk nak tindah, nak jijak, nak balas, tapi tidak. Tu Allah kena situ. Akhir sekali Nabi angkat tangan, ya Allah, aku salah gapo? Orang buat ke dia tak ada kata, ya Allah, buat ni buat aku. Tak. Ya Allah, aku salah gapo? Cari diri sendiri dulu, cari keburukan, kesilapan. Aku salah, ada salah kau ni. Kalau salah, maaf kat aku, ya Allah. Sekiranya aku tak salah, hak ni hak maha ni. Salah ngaku salah tak apa, tak salah tu. Bah Nabi memang tak salah. Kalau aku tak salah, ya Allah, maaflah ke dia. Hak ni Nabi kenes, Allah kenes sekali. Sebab hamba dia ada angin-angin lagi. Nabi kata gapo, tak apa. Sekiranya puak ni tak terima lagi aku royak risalah apa ni, cerita kerja aku royak dia kelima email ni, tak percaya tak saya beremail. Kalau izin kepada malaikat hari tu rembah, tak ada bakar, habis dah, tak ada. Di Taif ya, di Laut Merah juga malaikat ni colek dengan sayap dia, bukan colek dengan meko. Hak berlaku peristiwa kaum Nabi Lut tu, dengan hujung sayap ya tu, naik tengah langit rembah turun. Sampai sekarang tidak ada benda hidup, tak ada bakar situ. Nabi lalu kot tu dengan sahabat, tempat-tempat azab Nabi tak tengok tudung kepala, tudung muka. Gapo ni? Nak ayat kata dia malaikat buat kerja, dia malaikat turut perintah Allah, izin daripada Allah, tu yang berlaku. Tapi Nabi SAW dia nampak, tengok siapa nu. Hak ni dia tengok siapa umat akhir zaman. Puak ni tak terima, puak ni tak mengaku. Satu hari nanti, Nabi kata satu hari nanti, paling kurang anak cucu puak ni, dia ada keturunan dia akan terima. Ini siapa hari ni hak kita dah pergi di Taif tu, anak cucu dia akan berlaku satu hari. Hak ni Allah yang suka pada Nabi, hatta Nabi mari untuk uswatun hasanah, untuk rahmatul lil alamin. Sebab tu setiap peristiwa ni sebagai taklimi umat. Naik Mi'raj ni sebagai mukjizat. Padahal itu Allah tengok tentang kehidupan apa ni, balasai ataupun amalan-amalan nak berlaku akhir zaman. Nabi tengok. Ada orang duk bakar dalam payah, api duk nyala. Ada orang duk rembah pala dengan batu. Kita dengar tiap tahun ni. Dan hak Nabi tengok, Nabi tak faham. Nabi tanya Jibril. Jibril royak satu demi satu. Nak Nabi risau, tengok tentang kehidupan nak berlaku atas umat. Nabi tambah risau lagi. Bimbang ke umat dia akan berlaku, dia akan berlaku. Sebab tu Nabi sebut juga, kata akhir zaman umat aku ni akan berlaku sekian-sekian. Gapo saja yang berlaku, gapo saja yang berlaku. Saya nak sebut tak boleh satu persatu, tapi kesimpulan banyak tak banyak, Nabi kata segala fitnah, segala benda tak baik, segala gapo nak panggil azab, okey, ujian berat, hak besok berlaku di zaman Bani Israel, keturunan Nabi Yakub dulu. Gapo kata buat maksiat, gapo kata deraka ku Tuhan atas permukaan bumi. Umat aku lagi akan datang ni, akan berlaku semula, tak kurang walaupun sekarang. Apa ni, tengok perkara ini, tahu maklumat ni untuk buat peringatan pada kita. Ada hujung hadis ni sebut lagi, kalau umat dulu, tahun dulu, besok berlaku anak dengan ibu berlaku zina, umat aku lagi tak lepas. Akan berlaku juga. Nak wayak pada saya sendiri dan kamu semua. Kata perkara ni nak sekat tak boleh.
Bahawa apa? Royak maksud ke apa? Nak selamat boleh. Nak sekat takwi berlaku tak boleh. Ia akan tumbuh. Satu demi satu. Perkara-perkara benda-benda hak dulu akan tumbuh. Ada dah berlaku. Hari ni orang tengok. Tapi dimaksud royak tak sewi kita berasa kata biasa. Benda kebiasaan tak. Hak Allah we tengok peristiwa masa Mi'raj. Nabi tengok dalam perjalanan ni. Nak we Nabi tu fikir, risau. Kata umat ni akan berlaku. Hari ni Nabi cerita pada kita peristiwa-peristiwa yang Nabi tengok. Nak kita fikir dan nak kita jaga. Sahabat apabila dengar Nabi royak cerita ni, ya Rasulullah, kalau kami duduk sampai tu macam mana kami nak selamatkan? Macam mana tak sampai kena? Nabi kata dua perkara kamu jaga. Di hari ni ayah ibu, berapa kali lepas tahun, berapa kali lepas dah kita ni Maulidin Nabi ke, Isra' Mi'raj ke, Ma'al Hijrah ke, gapo katik kita boleh berubah lagi kehidupan kita? Gapo katik kita boleh selamat daripada perkara-perkara hak Nabi cerita? Gapo berapa banyak hak kita boleh tambah cinta kasih ke Nabi? Hak ni hak saya nak sungguh ni. Gapo hak kita kena jaga? Nabi royak ke sahabat, menjaga Al-Quran. Matlab Al-Quran ni perintah Allah. Hukum hakam, ahkamat, segala hukum hakam dalam itu jaga. Pak kita kena belajar lah Al-Quran ni, kena belajar, kena kaji, kena mengaji. Jaga hukum matlamat maksud Al-Quran, jaga hukum hakam. Yang kedua, jaga sunnah aku. Nak boleh selamat daripada fitnah hak Nabi sebut tu. Orang mana duduk dengan hukum hakam, duduk dengan Al-Quran dan likungi kehidupan dia ni dengan sunnah Nabi SAW. Inilah kandak tu email kita, pemimpin ketua setiap kampung, duk buat ceramah, duk buat perhimpunan, duk buat mengajar agama. Nak kita boleh ittibak sunnah, nak kita boleh ittibak Rasul, nak boleh kita amalkan Al-Quran. Kalau tak ada dua perkara ni, tak ada arti kita, tak ada maksud kita. Bahkan tak selamat kita, duduk dalam bahaya kita. Nak boleh ikut Al-Quran, amal Al-Quran, kita kena belajar, kena mengaji. Tidak kita tak tahu apa. Sebab Al-Quran ni ada juga orang yang dapat hidayah, dan Al-Quran yang sama ada juga orang sesat. Buku apa? Dia tak faham, ia bawa pergi kepada kesesatan. Kena belajar, kena mengaji, kena ambil tahu, kena takluk dengan ulama, kena rojok kelik pada ulama. Nak rekod sendiri tak boleh Al-Quran ni. Kadang-kadang kita baca Quran ada terjemah syak-syak, tak akan faham dengan terjemah. Sebab kanak dia pergi kot lain. Sebab tu tubik tafsir tu, ulama-ulama tafsirkan satu-satu ayat, dia kena tahu nuzul dia, satu-satu surah. Ilmu-ilmu yang mana boleh kaji, boleh tafsir. Kalau kita sekadar baca dan terjemah, baca terjemah jangan gaduh nak kita nak heret pergi ke arah mana. Sebab dia ada matlab, ada kandak dia, faham tongkan dalam ayat tu. Hak ni hak Nabi kata mu kena belajar untuk nak selamat. Dalam ni, dalam ayat yang sama, Al-Quran kalamullah yang sama. Kalau kita tak belajar, gamak agak rekod sendiri, ia nak jadi sesat. Untuk nak jagakan kesesatan tu, ya ada alim ulama, ada orang yang mahir di segi tu. Ni maksud saya nak kena belajar Al-Quran pertama. Yang kedua, hak Nabi sebut juga hadis, mana apa sunnah aku. Sunnah Nabi ni adalah cara hidup hak mana Allah redha dunia akhirat. Kehidupan hari ni kalau kita tak belajar, tak ada sunnah lagi kehidupan, tak ada jamin ni. Kadang-kadang orang galik pasal kata cara Nabi ni hak 1000 tahun dulu. Dengar hari lahir pun tahu kata Nabi Quraisy, Banu Hashim. Dengar peristiwa Isra' Mi'raj pun, oh tu mukjizat Allah Taala bagi ke Nabi. Tapi kandak mutlak. Apa mutlak? Kandak dalam tu gapo hak Allah Taala nak? Gapo hak Nabi nak atas umat ni? Supaya kita iktibar, supaya kita ikut. Bukan ikut suruh naik langit tu.
Ikut hak Nabi suruh, hak Allah Ta'ala kandak hak Nabi buat tu masuklah orang kasih Nabi, cerita Nabi. Dan Nabi sebut man ahya sunnati, man ahya sunnati. Hadis lain ada sebut kata man ahabba sunnati faqad ahabbani. Sama belakang tu hadis materi sama. Tapi beza man ahya dengan man ahabba. Hari ni buat macam mana kita kasih pada kehidupan Nabi. Buat macam mana kita boleh hidupkan sunnah Nabi. Baru masuk kita kasih pada Nabi. Hari ni kita kena belajar, kita kena ambil tahu. Saudara, kaum ibu muslimah duduk luar, dengar baik-baik. Tak ada orang kasih kita lebih pada Nabi. Tak ada. Tak ada orang kasih kepada kita lebih pada Allah dan Rasul. Allah kasih kita ni, Allah hantar kita jadi umat akhir zaman. Allah kasih kita, Allah hantar kita jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi kata juga haram orang-orang dulu, pengikut Nabi-Nabi dulu, hak beriman, hak tak beriman tak kena kecek. Hak beriman, hak ikut Nabi dulu tak boleh masuk syurga lagi kalau umat aku ni. Ni umat ni. Ni saya, ni kamu. Sebab tu jangan gaduh nah. Jangan gaduh tengok kubur ke orang, jangan gaduh fatwa orang, jangan gaduh tuduh orang. Jangan tengok we jauh, tengok we luar. Halusi. Allah tak gaduh dengan umat ni. Ada riwayat hadis 5 kali umat ni buat salah, berdosa dengan Tuhan, dengan Allah, deraka 5 kali. Malaikat mengadu, tugas malaikat ni tanda ya. Tapi malaikat tak buat. Dengan kadar sendiri, tak tanya, tak daripada Allah. Tapi malaikat tahu kata umat ni lebih. Sebab tu setiap kesilapan umat ni, malaikat tanya Allah dulu. Ya Allah lah hana ni, orang ni berdosa ni. Allah kata kau tu tunggu dia, tunggu dulu, takut-takut dia nak taubat. Ni Allah dengan umat, dengan saya dan kamu dan orang kampung kita dan umat ni semua, laki-laki perempuan. Buka payah sikit ibu-ibu, ayah-ayah, buka payah sikit. Cerita saya nak royak Nabi kasih pada Allah, kasih pada Rasul. Ni kerja Nabi. Ni maksud Nabi, bawa umat Nabi ada hak ni. Mula-mula kasih pada Allah, kasih pada Rasul. Mula kita kena tahu nak kasih ke dia. Tahu kata dia kasih kita tahu mana. Allah kata qalu. Malaikat tak ana. Buat salah pula, malaikat ngadu pula, ya Allah, deraka pula ni, langgar perintahmu pula ni. Allah kata qalu. Tunggu video taubat, aku nak maaf. Tak taubat lagi, ya Allah, 3 kali, 5 kali saya baca lagi kitab Tanbihul Ghafilin. 5 kali malaikat mari Allah kata qalu, jangan ada. Tunggu, tak tanda ke apa dosa ada, malaikat ada tanda. Tapi tak tanda, ingat nah. Saya royak hak ni jangan silap faham. Bukan buka jalan wi mudah, nak wi kasih ke Allah, nak nampak kebaikan umat. Nak wi tengok kebaikan saudara. Nak wi suka baik dengan umat, suka baik dengan saudara, suka baik dengan Allah. Bukan buka jalan untuk kita buat maksiat, bukan silap faham. Silap teruk. Ada orang dia kata saya duduk baca royak cabik baru tak takut buat maksiat pun. Dia royak kata malaikat tak tanda. Hok ni fikir dia duduk mana tau. Gapo dia fikir dengan Allah. Nampak rahmat tu kau nak melanggar nak deraka, bukan. 5 kali baru orang ni mula buat baik. Malaikat kata ya Allah, dosa tak taubat lagi tapi buat baik dah. Allah kata tulis selalu. Tulis selalu kebaikan, kira tanda. Bukan so, buat 1 kebaikan, Allah kata 10 ganda, 10 hasanah. Ada keburukan lepas dah. Nak buat macam mana ni? Belah 2, 10 ni belah 2. 5 tapung hak jahat dulu, hak yang buat salah 5 lagi tulis selalu. Hai Allah, hai umat Nabi, hai adik-beradik saya semua. Setiap orang yang buat kebaikan dapat pahala, tapung dosa selalu dah. Ini umat. Lepas tu Nabi dengan umat pula. Nabi kasih kita. Sebab saya kata tak ada orang kasih lebih pada Nabi SAW. Kehidupan Nabi semua peroh fikiran dan pengorbanan susah payah demi untuk umat. Wallahi ballahi tallahi.
Dan kehidupan Nabi, peristiwa yang berlaku, Allah buat untuk taklimi umat. Allah bersahihkan kekasih dia untuk umat. Sahih apa untuk Nabi sendiri. Nak royak ke umat kata ni, orang aku kasih taran ni. Nak tunjuk ke siapa? Tunjuk kita tu. Jauh tengok. Allah jauh tengok kekasih dia letih, pendak, berdarah, luka, lapar, tidur. Segala-gala kesusahan. Buku Allah tak sanggup tengok agama Allah tak ada lagi kehidupan umat. Sebab Nabi perah pengorban ni kerja agama, untuk agama. Agama untuk siapa? Untuk umat. Nabi sendiri tu cukup dah tu heredos penuh dah dia. Aisyah tanya, ya Rasulullah, kena kaca gitu lalu, pakai kamu maksum. Anak dia pun tanya, ya Rasulullah, Abah, kena tak pergi tak boleh ke? Orang tak terima ni, orang benci ni, orang tuduh ni, tak kaca tak boleh ke? Dia tarik anak dia pula. Wahai puteri aku, saya bimbel lah ayah ni, saya bimbel Abah ni. Satu hari nanti, hijau Abah ni, Abah duk usah, duk kaca ni, akan siapa masuk lagi kehidupan umat, masuk setiap buah rumah agama kau. Akan siapa rumah, akan siapa agama. Hak orang tok sih hari ni, hak orang duk dutuk, orang duk hina Abah ni. Satu hari nanti siapa? Bila Nabi kecek tu? 1000 tahun dulu. Satu hari ni. Nah, kita tak kata pergi dalam dunia ni, tapi dunia maju kita boleh tengok. Negeri mana tak ada masjid? Negeri mana tak ada bunyi sorak azan? Negeri mana tak ada orang tutup aurat? Dalam dunia ni, walaupun komunis pun ada tempat tutup aurat. Ada Al-Quran, ada masjid. Nabi kecek 1000 tahun lebih dulu kata, insya-Allah. Nabi fikir untuk umat. Letih tak apa, letih sampai isteri ni nak terima tak boleh kena kaca itu. Letih sampai anak nak terima tak boleh tu. Letih sampai malaikat menangis tu. Wallahi demi untuk umat. Ni tak ada bandingnya kasih dalam dunia ni. Diri tak apa, diri tak ada makan tak apa, diri saya masuk saya kecil, masuk hati. Kita buat gapo tengok sunah Nabi, kita buat gapo tengok Nabi, kita ingat gapo hati, ingat hari lahir ke? Ingat hari hijrah ke? Ingat peristiwa Isra Mi'raj ke? Ingat hak Nabi letih hati Ingat hak Nabi penat hati Hak Nabi royak kata kalau susung segala kesusahan Nabi dulu tak sebelah dacing, ambil kesusahan aku. Segala Nabi, ulama kata 1000 Nabi, 124,000 Nabi. Ada royak 200,000. Pada ulul azmi pada dah. 5 orang dengan Nabi, 4 orang Nuh, Musa, Isa, Ibrahim. Puak ni pun berat cakap dah. Bak pengorban anak, bak pengorban isteri, bak susah bini, bak lapar, bak sakit, bak mati, cukup lekat. Pas Nabi lain lagi Bani Israel tu 1000 Nabi syahid kena bunuh. Belah dua pun ada, masuk dalam perut ikan pun ada. Kena potong, kena pacung syahid 1000 Nabi. Tapi Nabi tak ada syahid. Tapi Nabi kata kalau ambil kesalahan kesusahan puak ni tak timbang kelo, dacing-dacing neraca. Tak timbang kalau belah ni, ambil hak aku kalau boleh timbang. Nas saya berat hak aku lagi. Hai Allah. Allah tak tahu kau ni. Ni taklimi ummah. Pengajaran pada saya dan kamu, muslimah, kaum ibu, wanita semua. Susah buku apa ni? Buku hati tu. Sebab tak ada syahid, dia mana syahid. Susah ke apa? Susah duk fikir tak apa, tak apa. Hari ni tak apa. Susah hari ni tak apa, senang serpe. Hari ni orang tak terima tak apa, umat aku akan selamat. Hari ni orang benci tak apa, satu hari hidup seluruh kampung, hidup seluruh Madinah akan sebab sampai ke Yaman, sampai ke Urdun, sampai ke Jordan, sampai ke mana-mana tempat. Apa aku lapar. Ni buku Nabi gantung batu perut ni. Ni buku siapa syahid gigi. Ni kasut lekat di tapak kaki gelomok dengan darah ni. Wallahi umat. Nabi nampak siapa nak kiamat bila tu. Gapo peristiwa nampak sebab tu hari ni alamat kiamat hak Nabi sebut Nabi mari dia. So Allah kata supaya Nabi tengok. Ya tak ada pelat. Hari ni kita nak tengok Mekah. Boleh. Asal cam Mekah. Nak tengok Amerika. Boleh. Cam Amerika ada. Masa ni Nabi dulu tak boleh tengok Nabi bukan tengok satu zaman. Zaman lain pun boleh tengok.
Lagi akan datang Nabi boleh tengok syurga neraka, Nabi tengok dengan mata kasar. Arash. Ni berlaku peristiwa ni. Nabi pergi ke Arash tu. Pas masa satu zaman Nabi tengok peristiwa hak Nabi hantar Zaid Ja'far Abdullah pergi di Urdun. Ulama kata Nabi tengok dengan mata kasar, ibu gelo. Hak kata Zaid syahid, Nabi duk tengok dengan mata itu. Nabi duk Madinah. Ja'far Abdullah Ibn Rawahah, Ja'far Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abi Talib. 3 orang ni gugur syahid. Nabi menangis. Kenapa? Buka supaya kita tengok dalam face, dalam live tu. Wallahu alam lah Nabi boleh kerai pada tu lagi. Pas soro kita kata hari ni kita kecek speaker sampai situ ya. Tak dengar kok kabur tu. Tapi Umar radhiyallahu anhu duduk di Madinah. Jemaah duduk tu. Ibu kelo juga ulama kata di bukit tu. Bila-bila duduk tebah ya Umar kata ya Sariyal Jabal. Jemaah Sariyah naik ke bukit. Puak ni je suara. Yang suara pemimpin kita ni. Turut dia. Ada kebaikan ni. Naik tak bukit. Tengah-tengah nak lakah pergi kot bukit tu. Dengar suara naik tak bukit. Gapa? Umar nampak dah. Nak kata ada musuh nak nanti bunuh puak ni. Hatta suara pergi 1000 kilo. Duduk tak mimbar dalam masjid. Ya Sariyal Jabal. Tu kemajuan lah nak lah bagi. Tak ada pelik hari ni. Puak ni naik. Berapa lama pula puak ni kelip. Orang duduk sejik tak reti. Sebab saya duduk kecek ni. Naik bukit. Pahir tak? Tak pahir. Bila pahir puak ni kelip. Kata hari tu mujur dengar suara Amir. Dengar suara Khalifah. Kalau tak naik puak ni cadang dengan anak panah. Cadang dengan Allah untuk perakak siap dah. Tak selamat puak kami. Gini. Dengar suara Khalifah kata naik bukit. Kami naik. Tengok kata ada. Perakak sana. Sebelah tu ada tunggu nak hati serai. Orang Madinah baru faham kata, aku dengar dengan lengoh hari tu. Aku tak faham, baru faham hari ni. Apa duk kecek sore kata naik bukit. Suara siapa? Nampak dengan mata. Ini Allah. Tak ada pelik kemajuan dunia. Allah bagi ke Nabi pun boleh. Hak Nabi nampak sampai kehidupan kita lah ni Nabi royak satu-satu alamat kiamat. Hari ni kita boleh rasa alamat kiamat Nabi katakan berlaku nah. Gapo lagi 200 lebih alamat kiamat. Tapi hak besar-besar beberapa perkara. Orang mati ramah. Dulu tak skor dulu. Saya dengar Haji Pratung tu. Naik 41, 42 dengar orang mati sore lah kampung. Lama-lama sore mati. Tapi lah ni pagi orang mati situ, petang mati. Mayat-mayat kau dengar Haji Pondok tu kak. Tak ada berhenti. Bukit orang jauh nah, kan orang kenal belakang 2-3 orang sehari. Nabi kata mati. Hak lebih hebat lagi istimai, mati ramah-ramah. Berlaku tumpah darah. Hak kita nak terima dengan akal tak boleh masa dulu. Lah ni berlaku. Pada hak Nabi hadis rapat sekali Nabi kata akhir-akhir dekat anak kiamat ni akan boleh tengok anak-anak deraka pada ibu bapa. Kita tak suka ni anak Allah dia tak deraka pada ibu bapa dia. Kamu boleh tengok anak-anak tina yang buat hamba dengan mak dia. Al-Qamal ada hadis Nabi. Dekat-dekat anak kiamat ni anak-anak dara semua tu dengar. Jaga-jaga sikit, beringat sikit. Kalau mu nampak anak dara orang tino, anak-anak tino kamu ni, dia buat hamba dengan ibu-ibu dia. Yakinlah kata kiamat siapa dah. Tunggu perintah kata nak hancur nak gulung bumi langit utuh ke bulan laut terbakar tu api. Hak tu hari berlaku dah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Tu kiamat. Iza syamsu kuwirat wa izan nujumu kadarat. Tu hari hancur dah. Wa izal biharu sujirat. Tu hari kiamat dah. Tapi rapat kiamat siapa bila? Apabila kamu tengok anak tino buat hamba dengan mak dia. Kampung mana ada macam ni? Kampung tu kiamat dah. Duk tunggu peracur je. Kampung mana ada anak-anak jatuh, hormat kesayangan lebih pada pak. Tunggulah kiamat duk likau dah. Dan nanti dengar perintah Allah Ta'ala yang kata peracur. Kullu man 'alaiha fan. Hari tu fana. Luruh dengan bulan bintang matahari. Peracurnya langit bumi, gulung, gutuh, terbakar, hancur. Hari tu hari perintah. Tapi gambar kiamat sampai bila? Ni alamat hak dekat. Nabi kecek bila? 1000 tahun lebih dah. Siapa ada lagi? Cik masing-masing. Nak selamat boleh, nak tolak tak boleh. Saya awal dia. Pak Nabi tak fikir ni. Hak Nabi tengok kata berlaku, nak buat macam mana. Duk serabut
ke umat. Siapa kata tak kecik Nabi malam ni. Orang cerita lain, orang royak belakang saya royak ni. Nak kamu takluk dengan Allah, takluk dengan Rasul. Kasih pada Allah, cinta pada Allah. Serabut hak umat siapa lupa diri sendiri. Bukan lupa, tak ada orang panggil muakhir, tak belakang anak, tak belakang cucu, tak belakang isteri. Mana tak belakang isteri? Mak dia orang tino dengar baik-baik. Nabi kasih ke bini, kasih ke anak, kasih ke cucu. Lebih pada kita kasih ke bini kita, cucu kita lagi. Lebih. Tapi apa Nabi jong terlupa tak ada. Bukan tak terlupa nak ayat ni. Kelimah pasal tak belakang. Duk utamakan umat takut tak nampak ni, hak tak nampak lagi ni. Mana kata tak belakang? Aisyah kata aku duk tengok anak bulan. Tak ada nak royak apa ke Nabi, tengok anak bulan. Tengok dapur, tak ada makanan lagi. 3 kali tengok anak bulan, ulama kata 2 bulan berturut-turut. Hai, mudahnya bayar, mudahnya ceramah, mudahnya baca kisah. 2 bulan tak ada makan, cuba kamu boleh 3 hari Bulan puasa tu kita gelepar nak lepas hangat-hangat. Ada cukup lekat puasa kita ni, puasa tukar masa makan. Buka puasa tu kita aktiviti, sahur tu kita cuba makan, nak bangun tak boleh. Takut lapar. Tapi rumah Imamul Anbiya, riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Aku tengok nak bulan, aku tengok dapur aku tak wasak, sahabatnya makan gapo. Air sejuk dengan buah tamar. Boleh duduk ke? Kita buka puasa buah tamar boleh duduk ke? Ngepek riuh balah dengan bini mu ni tak jadi pun langsung. Aku lapar sehari ambil buah tamar aku buka puasa. Sepetai je tu sebulan kaca-kaca. Aisyah 2 bulan. Rumah siapa ni? Rumah Imamul Anbiya. Tuai duk mana? Suami duk mana? Duk gaduh dengan umat. Bangga cucu pula. Hak berlaku tak ada makan rumah Fatimah ni. Cucu Nabi Hasan Husain. Fatimah siapa? Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi gapo berlaku? Masa Nabi ke ziarah Fatimah dengan Hasan dengan Imran bin Husain. Ketuk itu, Assalamualaikum. Fatimah jawab salam. Ayah hari ni berapa orang bah? Mari dengan sahabat. Fatimah tak kalau bah jangan masuk. Gapo? Nabi boleh masuk rumah anak. Sahabat jangan masuk. Buku apa? Saya tak ada perdah ni. Tak ada kain nak tutup aurat. Maknanya duduk dalam rumah masa tu. Mak ada saya nak royak kisah-kisah tentang peristiwa yang Allah duk tengok setiap masa setiap ada dengar nampak tahu. Taklimi umat. Ni Allah sahih. Ni Nabi buat. Ni kerja Nabi. Ni fikir Nabi. Wallahi, tallahi. Demi umat. Agama untuk umat dah. Kalau zaman dia ni cukup dah. Tak cukup apa Allah royak lagi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Wa raditu lakum. Lakum ni buat ni. Masa Nabi, masa sahabat tu. Bukan kita. Islam Madinah. Tengok tu kaca teke. Islam Madinah. Pas Nabi duduk Madinah. Cukup dah kaca ke apa ke? Setiap kesusahan Nabi untuk umat. Wallahi. Kalau untuk zaman cukup dah. Riba tangan dah. Mewah boleh dah fak kita. Perhiasan, jangok, comel. Mewah hebat. Tuhan reda dah. Pakai kereta kuda. Buat ramah boleh dah. Buat katimah boleh dah. Buat bangunan besar boleh dah. Tapi tak. Duk tu masa tu 2 bulan dapur tak wasak. Gizarah Fatimah tak apa ke? Ada seorang yang luar. Masuk hari Allah. Ulama kata Fatimah duk nerak dalam rumah tekep perut. Kenapa ni? Wahai puteriku. Lapar bah. Apa ayah? Tak ada makan ke? Tak ada. Suami duk mana? Ni agama tu Nabi tak kata gapo. Bahkan hari menikah Nabi biasa royak aku ali-ali. Fatimah hati aku nah. Fatimah ni hati aku, jiwa aku, nyawa kekasih. Jaga molek Fatimah. Hari ni kita silap pakai banyak ni, jaga di sini maksud gapo? Jaga agama. Kalau pakai sebab kita siap ali kena maki dah ni. Siapa buat Fatimah luka hati, sakit hati, susah. Orang tu buat aku luka hati.
Tapi berlaku Nabi tengok dengan mata duk menera. Hasan Husain pula duk gelepar ngakak orang-orang dalam rumah. Apa ni? Ada akal bah. Nabi dukung dekat anak dia masuk jari dalam mata. Masuk mukjizat juga Allah Taala bagi tubik susu. Hasan Husain kecil lagi kau tu duk isap angin Nabi, tubik susu kenyit tak peluk. Wallahi demi untuk umat. Duk satu kali duk susah gitu. Satu kali lari orang-orang royak atas masa ni jangan pergi mari le bilik nah. Nabi duk ada tetamu, malaikat mari. Nabi duk sebut orang masuk. Duk sekejap Husain mari, ungar mari. Tak ada nak sekat masuk. Orang sekat tu Nabi lari biar dia. Cucu dia kasih. Masuk le bilik. Sekejap dia masuk le bilik Nabi, bunyi suara menangis. Tepik derah sekali. Nabi tak bisa teriak derah. Tapi hok ni teriak derah. Khoda ya hungar kita tengok Nabi duk dakak cucu. Gapo ya Rasulullah? Gapo ya Rasulullah? Kita kenapa macam mana aku tak menangis? Saat ni tetamu mari Jibril. Mari royak kat aku, mari cerita kat aku. Kata cucu aku berdua ni akan disyahid oleh tangan umatku. Hai. Nabi kasih ke cucu ni siapa kata Nabi ketebah atas mimbar, cucu lalu kat masjid, Nabi turun mimbar, pergi dakak cucu naik atas mimbar, ada kisah. Ada sejarah. Kita ada ke? Kita hari ni tak usah kata duk tebah. Semaya kalau cucu mari kelepir buah guling. Jauh orang nak semaya cemar najis. Nabi SAW cucu naik atas kepala oleh semaya, jauh tak akik kepala sujud panjang. Buku cucu. Sebab tu apabila berita cucu nak mati tu, Nabi teriak. Dakak teriak, hai umat aku nak pacung. Cucu Nabi dua orang ni kena racun seorang, kena pacung seorang. Hasan kena pacung, Husain kena racun. Hasan kena racun, Husain kena pacung. Mati dengan racun, mati dengan potong tekak. Nabi teriak tu, sahabat tengok nyanyi, ya Rasulullah, tukar ha? Minta dengan Tuhan, minta dengan Allah, hang suruh tukar tak kedai. Tak kedai boleh tukar, hak berat jadi ringan boleh. Bahkan Nabi ni tak ada gapo dah. Aish masyita. Ya habibi aish masyita. Munak gapo ikut munak. Ku nak wi belaka minta. Tapi Nabi tak minta. Nabi kata gapo? Dengar hak saya ayat kata untuk kamu dan kamu dan kamu dan kamu dan saya. Nabi kata gapo? Aku rela peristiwa ni, aku rela berlaku atas cucu aku. Tapi doa aku tak tukar sama sekali. Doa aku nak taruh untuk umat aku. Dengar pemuda Wairun hodok luar masjid. Dengar muslimah, kita wak gapo atik dengan Nabi. Kita wak gapo atik dengan sunnah Nabi. Kita wak gapo atik dengan agama hak Nabi letak ni. Nabi jauh telek air mata, jauh telek perasa tu. Tak apa Allah kasih ke cucu. Saya tak ada cucu lagi. Kamu tanya hati kamu muslimin muslimat. Cucu salah orang main royak keburukan kita rasa nak murih dah. Dek gaduh dengan cucu aku. Hak salah tu. Tok Emel kata buat cik, jaga cucu molek nampak pelik. Tok Emel kata buat ayah, jaga cucu molek nampak tak reti dah. Dek gaduh dengan cucu ke. Walaupun salah kita pokpong kita jaga ni cucu. Imamul Anbiya tak boleh jaga ke? Duk ketebah turun mimbar dekat cucu tapi ni tak boleh tukar ke? Nak beritahu dok. Buku kalau tukar hari tu, Nabi dulu doa tu hawi mustajab, hak Allah Taala tak tolak seorang doa. Ambillah mun nak apa, tapi dulu dengan panas sakit hati orang buat ni peracun kau melakon dah. Tapi Nabi jauh dak. Maaf ya Allah, maaf. Siapa hak ni hak habis terik dah, hak teriak mengalir air mata ni. Sahabat kata tukar. Tukar tak kedai boleh, jangan berlaku. Nabi kata tidak. Doa aku nak taruh ni. Tu Nabi duk dengung. Kerana nanti hari bila Allah Taala takdir akan berlaku dengan cucu, akan kena racun, akan kena pacung. Hai cucu Muhammad, cucu Habibullah, cucu Imamul Anbiya, cucu kekasih Allah. Allah duk tengok ni, Allah tahu ni, Allah semua. Nabi duk dengung. Tak ramai mana lah Nabi biasa sifat dia dah, jarang nak senyum. Jarang nak senyum. Jarang bukan jarang nak suka ramai tu. Senyum tu sentiasa sifat Nabi. Silap kecek. Senyum tu sentiasa sifat. Tapi lepas ada tu kebanyakan dengung. Dengung buku gapo. Kasih ke anak sudah, kasih ke cucu sudah, tapi
hak lebih pada tu apabila berlaku mari hak akhir Nabi nak tinggal tu berlakulah. Jibril mari semula dengan Israel, 3 malaikat. Tengah-tengah Nabi duk mendengung. Jibril kata, Muhammad, aku mari dengan Malikul Maut. Duk luar. Allah suruh tanya lu kalau izin masuk, tak izin tak boleh masuk, duk luar. Israel kata, "Jok tugas kerja aku hari ni. Seorang ni tak boleh masuk dalam rumah orang lain. Siapa masuk aku pergi baik." Tapi hak ni tu tak boleh, Allah tak izin. Kena tanya dia ni, Aish masyita. Gapo ada buku, gapo ada hal gapo? Jibril kata, Allah suruh mai tanya. Nak mati tak? Nak sedia tak nak kelik? Nak mati. Mati ni hadiah nah, bukan benda pelik di sisi Nabi ni. Bukan takut ke mati. Sebab mati bukan Nabi saja. Orang beriman ni, setiap orang beriman amal soleh, mati-mati ni hadiah daripada Allah Ta'ala. Rangwan, tofa, hadiah. Kita hari ni takut ke mati sebab kita takut amalan kita tak cukup. Pas kita kasih kepada benda-benda kita duk milik. Siaplah saya lah, takutlah hak tu. Tapi orang beriman tak takut. Sahabat-sahabat tak akau bawa mati tu jaya. Kena anak panah jaya, kena lembing jaya. Kadang-kadang tak ada nak sebut kelima. Jaya, dah Nabi kata jaya kerana agama jaya. Puak kafir Quraisy tengok heran. Apa puak ni? Mati jaya, tak payah tanya orang lain. Gino puakmu sore-sore berjaya. Dia kata ya nampak kehidupan akhirat, dunia tempat susah. Senang, tak ada susah dia lepas ada ni balas nikmat. Oh, itu lalu sabit kasih ke mati lebih pada hidup. Sobat kasih ke mati lebih pada puak kafir Quraisy suka ke arak gitu bandingnya. Sebab masa tu puak kafir ni dia suka arak, minum kaya mabuk duk dengan arak. Sahabat kasih ke arak kat dulu, belum Islam. Tapi apabila masuk Islam beriman suka dengan mati ni suka sebab jauh kita. Nampak tak ni? Kasih ke mati. Sebab tu mati Nabi tak ada gapo, takut gapo. Rehat dah lah. Tufa. Sahabat tu rangwan dah pas Nabi lebih lagi. Tapi Allah Ta'ala tak panggil kelak. Tak ambil nyawa. Mereka tak ambil nyawa. Allah tak ambil mereka ambil nyawa kalau tak izin. Sebab week dia masa dia nak buat gapo. Dia tahu kata kekasih aku seorang ni hanya fikir umat dia. Saya ke umat. Sebab tu saya kata kasih Nabi pada kita tak ada bandingnya lah dunia. Hai umat Muhammad, adik-adik saya muslimin muslimat, orang kampung, pemuda, pemudi, tanya hati kita masing-masing. Kita buat gapo hati? Kita jaga gapo agama Nabi, kita gapo agama Allah, kita bina gapo kata itu sunnah Nabi. Peristiwa kita dengar lepas-lepas dah. Apabila malaikat Jibril kata gitu, Nabi kata, kalau gitu nak fikir nak putus saya tak boleh. Lepas tu nampaklah halau. Nabi tak tanya dengan kecek pe. Nabi tanya dengan mata. Supaya tunjuk mata kata nak jawab tak boleh. Lah no. Soalan kecek dengan mata dengan Jibril. Jibril pahal dah kata Nabi tak boleh buat putus saya. Jibril kata Muhammad, Allah nak jumpa ni. Allah duk tunggu ni. Allah sangat-sangat nak jumpa dengan engkau. Tu orang panggil tekeh lah. Nak putus saya tak boleh, serah ke dia. Tapi royak berat sikit, dia panggil tekesu. Allah nak jumpa. Pada Allah nak jumpa, Nabi pun, ya. Kalau gitu, amos dia. Aku sedia untuk kembali kepada Allah. Untuk mati sedia lah. Kalau tak sedia, 1000 tahun Nabi boleh hidup lah. Supaya Nabi Nuh boleh. Lebih pada tu boleh. Moga Allah ya diri ya Habib aish ma syi'ta, ikut munak. Kehidupan kaya ibu umur 1000 tahun boleh. Tapi hari tu apabila Allah tanya malaikat tekir kata Allah nak jumpa, Allah duk tunggu, Allah nak jumpa sangat-sangat ni. Nabi kata kali itu aku sedia Jibril. Jibril pengoyak atas Muhammad, kalau gitu aku pun kali terakhir aku tak mari dah. Sebab tugas yang mari wahyu kan. Hari ni apabila mu tak ada, engkau tak ada, aku habis kerja. Hak saya duk kacau royak cerita panjang ni, nak royak hak ni, hak Nabi soal. Nabi kata, Jibril, aku minta satu soalan. Nabi duk dengar buku gapo ni? Buku berita Hasan Hussein nak mati, cucu nak kena syahid. Kalau mati biasa tak apa lagi. Mati kena buat nyanyi. Hasan Hussein ni mazlum, kena zalim.
Orang pacung. Tikai dengan pedai pula. Nabi tahu berita hak nak berlaku hak tu lah. Tapi hari ni Nabi nak tinggal cucu dak hidup lagi. Hai, cucu aku nak berlaku, aku tak ada. Kalau kita ada boleh cara-cara maya-maya tak apa dah cucu. Kita lah semaya-maya. Nabi boleh semaya-maya pada Hasan Husain, tak ada apa. Tapi ni berita dak lah bengai lepas lah. Ni Jibril mari ayat kata Allah suruh kelak panggil dah nu. Israel duk tunggu nak atimeknya mu. Gapo hak Nabi serabut lagi? Bukan cucu dah. Ni saya nak ayat atas saya dan kamu. Hai muslimin muslimat umat Muhammad, adik-adik saya. Genunglah, fikirlah. Nabi kata gapo Jibril? Kita tanya Allah. Aku tinggal, aku mati. Lepas ada aku mati ni, umat aku pian nak jaga. Nabi tak ada sebut sahabat lah. Sahabat aku, kalau sahabat Hasan Husain masuk sahabat cucu lagi dah. Ali, Umar, Abu Bakar, Usman, sahabat. Tapi Nabi kata umat aku, siapa dia nak jaga? Hai Allah, hai Muhammad, hai Habib, hai Muhammad, hai Mudassir, hai Muzammil. Allah Ta'ala duk panggil lah Quran. Kasih kita ni, kasih pada umat ni. Siapa kata nak mati duk fikir lagi. Terlupa kata cucu nak hati, cucu nak kena pacung, nak kena racun tu. Jibril, soal lagi ke umat berat. Tanya Allah, umat aku siapa dia nak jaga? Jibril, tak apa, aku nak jaga, aku jaga. Aku nak tanya. Gih, ni ratus sayap je terbagi nak lama mana. Satu sayap tu maghrib masyrik tutup dunia, dah selimut dunia dengan satu sayap. Pas ni ratus cuba kita bayar kan. Pro, mari pula pro. Jibril kata apa Muhammad? Allah bagi jawab perah. Lah no. Allah kata tak usah bimbang umat engkau, aku nak jaga sendiri. Allah jaga cukuplah umat ni. Wallahi hari ni Allah jaga saya, hari ni Allah jaga anak muda kita, hari ni Allah jaga pemimpin, hari ni Allah jaga yawacun, hari ni Allah jaga kaum ibu, hari ni Allah jaga ayah, hari ni Allah jaga umat. Mana jaga? Ni kita duk segar-degar ni. Kalau gitu orang dulu pun Allah jaga. Tak sama. Orang dulu berdosa Allah lumkan, orang panggil turun azab. Dia aku Tuhan Bani Israel jadi babi atas dunia ada, jadi kera atas dunia ada, jadi batu ada, hujan api bakar pun ada, tenggelam di bumi selalu pun ada, macam-macam jadi. Tapi umat ni tak ada lagi orang jadi kera. Emang kata jadi beruk putih baru ni kawasan mana tu? Bukan tu Okey. Binatang asal binatang umat ni tak jadi. Allah akan jaga sebab Allah janji sendiri. Boleh hadir kita tak berdosa, kita juru. Bukan dosa besar. Orang nak jadi kera ni bukan dosa besar. Langgar perintah Allah tu berdosa dah. Bani Israel jadi kera buku ke apa? Zina ke? Kaya ke? Curi ke? Bunuh orang ke? Mabuk ke? Judi ke? Duit bunga ke? La. Igat ikan hari hak Tuhan larang. Allah kata jangan igat hari satu, dia tak igat, dia katuk jalan igat hari Ahad. Tu pun dia tak igat, dia kau dah katuk jalan sikit kiah dengan otak dia hak makan langit tu, hak makan almanna wasalwa tu. Dia kerak jalan ikan tak boleh turun ke laut. Hari Ahad dia ikat, dia sekat jalan hari satu. Silap situ ya Allah buat puak dia satu kaum jadi keruh habis. Pas kita hari ni anak muda, buat gapo? Saya tak ada kata nah. Pemimpin dak buat gapo? Ibu ayah dak buat gapo? Anak-anak dak buat gapo? Atik saya tak kata pun. Allah kata di awal lagi dah, kullu bani Adam khata'un. Salah belaka buat kamu ni, saya kamu salah belaka. Kena tak jadi ke? Hak ni hak saya ayat awal tadi 5 kali qalu tunggu ya Jibril. Wahai malaikat aku jangan tulis. Ni hak saya duk kecek ni hak kamu boleh duk belajar ni hak ayah ibu boleh duk perak anak molek-molek ni. Sebab Allah cara, Allah jaga. Jaga di sini matlab we masuk, we okat, we peluang. Hai ayah ibu dengar baik-baik. Allah wi peluang kita, terbiahlah anak-anak cara agama. Pemimpin kampung didiklah umat kaum orang kampung ke arah perintah Allah sunnah Nabi. Allah buka jalan peluang 3-4 kali tak apa lagi. Bawa umat pada taubat, bawa pemimpin orang kampung pada masjid, bawa anak-anak pada taat, bawa isteri pada agama. Lo jolok toyok apa ni?
Tolakkan. Jadi semangat, jadi asbab kebaikan pada suami, kepada arah agama. Orang tino semua dengar. Berapa perkara jauh Allah Nabi kata molek dalam dunia ni. Afdal pemberi Allah, afdal. Berapa perkara ya? Lisanun dzakirun wa qalbun syakirun 2. Zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imanihi. Wanita semua orang tino muslimah, kamu kena jadi penyokong masalah anak-anak kamu beriman, beragama, jadi asbab kebaikan pada suami kamu. Jangan jadi letengeh. Jangan jadi asbab berai. Orang panggil banding ekspor kita ni, tangan tak kayuh, tahan kaki, musing perahu. Sekadar tak kayuh tu berat dah. Orang jatuh duk kayuh nak bawa anak dengan isteri gi sampai darat, gi sampai mardatillah. Kalau tok se kayuh jangan tahan kaki. Tapi hari ni banyak mana wanita-wanita muslimah gadah kaki suami di segi kerja agama. Wanita-wanita ni jadi asbab kebaikan besar nah. Tidak sahaja Nabi tak sebut kata afdal dalam dunia ni pemberi Allah, orang tino hak afdal. Riwayat Hadrat Umar radhiyallahu anhu, lepas pada nikmat iman, orang tino salihah. Dengar muslimah ramai duk depan saya ni. Maksud saya ayat kisah tarikh nak kita ingat pada Nabi, hak Nabi duk fikir ni. Allah jaga kita dah, jaga kamu wanita muslimah, jaga anak-anak kita ni. Anak kita tak rasa deraka ke, tak rasa silap ke? Silap. Tapi apa? Okat peluang pada kita semua, peluang, buka peluang. Masjid ni macam mana ni kita nak penuh? Fikir pemimpin. Anak-anak darah hak tak ada harga. Maaf saya sebut kelimah berat, tak ada harga. Sungguh duk pelekeh diri sendiri. Sebenarnya orang tino ni Allah buat mutiara oleh dunia. Jangok dunia dengan orang tino. Maha dunia dengan orang tino. Hadrat Umar kata lepas ada email orang tino salihah, dunia ni duk jaga dengan email. Email duk jaga dunia. Sebab Nabi kata ada orang berimej sore dunia tak kiamat. Habis orang berimej bila dunia maju, orang pangkat tinggi, orang kaya ada, orang bijak cerdik, tapi email tak ada. Hari tu iza zilzilatil ardu zilzalaha. Hari tu idza syamsu kuwirat. Hari tu wa izan nujumun kadarat. Hari tu wa izal biharu sujirat. Bakal laut luruh bumi, langit bumi digulung. Hari tak ada orang berimej. Ni harga email. Tapi lepas ada email gapo benda mahal lah dunia? Zaujatun mu'minatun. Orang tino mukminah, orang tino solihah. Sebab orang tino solihah sore lebih baik daripada 70 wali lah dunia ni. Orang tino jahat sore, tak ada agama sore, lebih bahaya daripada orang jatuh jahat 1000 orang. Orang tino sore yang bawa diri dia terumuh ke arah tak baik, dia boleh tarik orang jatuh 4 orang bersama dengan dia lain aku. Pertama suami ayah dia sendiri. Tak cegah, tak hajar, tak didik agama. Yang kedua lepas pada menikah suami dia tu tak pimpin dia ke arah agama. Yang ketiga kakak jatuh dia tu. Adik ke kakak dia hak jatuh tu ada kuasa tak orang tino. Kena royak kebaikan, royak agama, pimpin pada ke arah yang benar. Yang keempat anak jatuh tu. Anak jatuh kena tanggungjawab juga dengan mak. Kena heret mak kepada amal agama. Ni orang tino. Kalau orang tino jadi baik, anak akan jadi baik, suami akan mudah kerja agama, suami akan semangat. Sepuluh sahabat dulu Memanglah Zaid bin Harisah, Abdullah bin Rawah, Ja'far bin Abi Talib pergi di Urdun. Tapi siapa yang jizbah, bagi jizbah? Asma binti Umais. Orang tino Memang hak siapa hidayah orang Yaman dapat beragama dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tapi siapa jadi pembantu? Siapa jadi asbab Ali jadi hidayah? Fatimah binti Muhammad retino. Dengar wahai muslimah, kamu ibu wanita kamu. Nampak kamu ribu anak, nampak kamu duk dapur, tapi kekuatan Islam Allah guna retino belaka. Maaf deh, kait dengan sunnah Nabi saya kait sebut retino sikit. Sebab Nabi kasih pada wanita. Menghargai retino. Sebab orang tino jadi kekuatan dalam Islam. Hak saya royak kata Allah janji dengan Nabi ataupun nak jaga. Hari ni Allah jaga. Kita kena menghargailah Allah jaga ni. Secepat mungkin kita kena belakan agama Allah. Secepat mungkin muslimin muslimah kita kena pelukkan sunnah Nabi. Jangan keluar dari kehidupan kita. Jangan terpecah daripada anak muda kita, anak dara kita. Jangan keluar daripada kampung kita. Jangan tubik daripada amalan masjid kita. Sunnah. Man ahya sunnati, man ahabba sunnati, faqad ahabbani. Hadis lain dua ni. Tapi saya nak hak tu faqad ahabbani. Kasih ke Nabi yang sebenar.
Hiduplah tuan-tuan, hiduplah umat Muhammad. Kasih sayalah antara satu sama lain. Binalah masyarakat kita ke agama. Sebab Nabi perah segala perasaan dan hak kata berat pada orang lain perasaan hati tu. Cucu aku pun kasih tapi umat aku utama lagi. Umat aku akhir zaman nak sampai kiamat. Umat aku macam mana? Hai ummati, hai ummati, hai ummati. Bukan masa Nabi nak mati. Lepas pada mati di pada masyarakat nanti pula sore je tuan-tuan. Muslimah anak dara, pemimpin rakyat, wairun yawacun. Hari ni lah kampung kita kalau orang hak kita boleh tupai kita ingat lama, kita tak tinggal kan. Kalau kita susah, dia tolong kita. Tok nebe baik, tok mene baik, gapo baik, orang hak tolong kita, kita ingat lama, kita tak tinggal dah orang ni. Tolong kita. Keluarga mana hak biasa jadi jasa dengan kita, kita tak tinggal dia. Jasa dia dengan kita. Tapi ingat nah, hak tak tinggal kita sampai kiamat pun, sampai pintu syurga ni. Imamul Anbiya, hak saya duk kecek dekat nak 2 jen ni. Hak saya duk bincang ni. Masuk orang duduk dalam kelai kabut di pada masa ni, dia nak tupai siapa di akhirat? Semua tupai Nabi. Allah buat rancangan sendiri cari Nabi sore. Jok daripada Adam 1000 tahun sore, ulama kata. 1000 tahun sore Nabi. Pas nak siapa ke Nabi kita, habis. Dahsyat tu. Tapi Allah nak royak juga kata, nih kekasih aku, nih Nabi kamu. Hak kamu Allah bagi jadi pengikut dia. Hak Allah hadiah Imamul Anbiya kita ni. Orang lain kata nafsi, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ismail, Ishaq, Zakaria, Yahya, Isa, Musa, semua tumbik suara nafsi. 1000 tahun sekali-sekali ni. Ya Adam, tolong kami. Nafsi, aku salah. Nuh kata nafsi, aku salah. Musa kata aku bersalah. Isa kata aku bersilap. Nafsi, nafsi. Tak boleh tupai seorang apa. Ayah ibu tak ada ya. Hak kasih tak dunia ni ibu lah. Hari tu dak. Bukan ibu kita saja. Ibu Nabi dengan Nabi pun tak boleh tupai. Isa ibnu Maryam. Isa kata gapo? Perkata Isa kata nafsi. Bukannya kita. Dengan mak dia pun nafsi. Mak dia kata nafsi. Yakub Yusuf nafsi. Dua beranak ni. Nafsi. Tapi ada sore-sore saya duk kacik-kacik 100 kali saya bayar hak ni muzakarah hak ni. Setiap tempat. Nak ingat ke Nabi, nak kasih ke Nabi. Sore-sore daripada masa seluah tu. Buat sampai situ ada bunyi. Apabila lagi jumpa Nabi tu, Muhammad tolong katakan puak duk pada masa ni, puak kena berat-berat. Duk le kubur lagi. Ya Allah, buat putus kemat cepat-cepat tak arak tak tahan dah le kubur ni. Ngak ulang, ngak panah, ngak sepik, ngak gapo tak tahan dah bakit ngaku kena aku gi buat putus Allah Taala berlaku kiamat, bakit di pada masa situ teruk berkali ganda pula. Hak tu teriak tu, menangis lenggok ke langit belakang, hari ni neraka ke syurga. Tapi dengan dahsyat di pada masa, cepatlah buat putus tak seduk sini. Hingga berlafaz tengah kata neraka kena apa lah. Dia tak tahu kata neraka lebih berkali ganda lagi. Situ minta syafaat dengan Muhammad, tolong Situ Nabi sujud. Ni hak Nabi jauh, hak saya royak kisah jauh awal sampai sini. Hak Nabi jauh cucu syahid Pacung dan Racung. Hak Nabi jauh Hasan Husin syahid. Hak Nabi jauh Fatimah Kurukhing. Hak Nabi jauh Aisyah dapur tak berasa. Hak Nabi jauh batu ikat perut Nabi sendiri. Hak Nabi jauh tidur gelisah tak jenera. Hak Nabi jauh gelomok dengan darah. Hak Nabi jauh gelomok dengan najis. Wallahi ni untuk hak sutai di kiamat esok. Sujud selalu apabila umat mencari bro. Allah kata ya habibi irfa' ra'saka Muhammad, kekasihku. Tak panggil Muhammad. Allah tak biasa panggil Muhammad sekalipun, Ahmad sekalipun. Allah panggil Muzammil, Mudassir, Yasin, Taha, ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul, ya habibi. Hari itu kata ya habib irfa' ra'saka. Akik kepala mu sujud apa ni? Akik bangun akik kepala.
Minta aku nak bagi. Kecek-kecek aku nak dengar. Nabi kata apa? Ya Rabbi, ummati. Hai zalim mazlum duk lah tu. Umat aku pemuda, umat aku pemudi, umat aku muslimah, umat aku wanita, umat aku kaum ibu, umat aku orang menega, umat aku pemimpin, umat aku kena zalim, umat aku mazlum, umat aku zalim, umat aku hak kaya, umat aku hai umat hari ni hak kita dak tengok pemuda tak ada harga, orang duk sepak sebuah bola, anak dara orang duk koyak pakai sebuah plastik, orang duk seh pakai tu. Umat Nabi belakang tu, Nabi teriak belakang tu, ya Rabbi ummati. Allah kata apa? Muhammad Habibi, itu syurga buka untuk umat kau. Ulama kata 3 farsah, lebih kurang 500 kilo untuk umat ni pintu syurga. Di situlah pisik tu, orang panggil syafaat Nabi ni masuk belakang, berduyun-duyun, berpuak-puak. Jangan duk kata puak kita masuk syurga, puak demo tak masuk syurga. Jangan kata puak tu neraka, puak ni syurga, puak ni neraka, kita syurga, orang neraka belaka. Syurga ni ada berpuak-puak, berduyun-duyun. Syuhada, solihin, muttaqin, zakirin. Ya ada belaka solihin. Berduyun-duyun, ada orang mengajar orang, ada orang suka orang 12 tahun jamin syurga. Ada orang hak syahid, ada orang ulama, ada orang alim, ada orang ngaji Quran, ada orang suka zikir, ada orang jaga takbiratul ula. Macam-macam orang ni. Ada orang tino hak suka bantu agama, ada orang tino taat. Puak taat duk mana weh? Puak menega tak tipu orang duk mana? Puak pemimpin yang adil ada juga berduyun-duyun. Mari. Puak menega mari. Puak menega hak tak menega benda haram, tak tipu orang, tak kacau bahau, berduyun-duyun dalam syurga. Tapi ada hak malaikat sekat. Siapa? Nabi kata buka, ya Jibril, bukalah umatku ni. Mereka kata Muhammad, memang umatmu. Tapi puak ni tak ada kesia belah. Puak ni tak ada fikir gapo, duk hari-hari buat tangan. Dia tengok ya orang muda le kampung dia duk gerah mata cekek tekak mak, kadang-kadang godem mak depan mata. Tak ada kata gapo, tak ada buat rancangan gapo. Pemimpin tak ada fikir gapo nak buat rancangan. Kadang kampung dia orang baca Fatihah tak erti belana lagi. Anak dara tak erti perdah banyak lagi. Puak ni tak ada ribut, tak ada fikir gapo, duk hari-hari kodok kira hak dia ya. Kerongkang kejakang rekang. Anak muda duk soyak pakai yedek mu, anak muirung duk jadi buah bola, orang pakai sepak situ, jijak situ. Darah orang Islam seluruh dunia duk jadi ais juk hari ni, orang simbol main, tak ada fikir. Buat ni agama hak siapa ke dia tu mu gata batu perut kan, Hasan Husain syahid kan, Fatimah tak ada makan kan, Aisyah dapur tak wasak kan. Tapi buat ni siapa yang milik agama dah, masjid ada dah, orang tak semaya pun tak apa, Al-Quran ada dah, orang tak ngaji pun tak apa, perdah ada ikut nak pakai tak saya pakai, nak dara koyak pakai ye. Buat ni tak ada titik air mata, bukan titik air mata, keruk dahi pun tak ada dengan Islam, dengan sunnah Nabi. Hak tu lah hak bahaya sekali. Nabi kata apa? Jibril, hamba buat ni jauh pada mataku. Hamba puak ni, halau puak ni. Saudara muslimah, kaum ibu, wanita, adik-adik saya, hari ni peristiwa saya nak bincang ni, nak royak kita ingat pada jasa. Tok nebel kita tak lupa tolong anak kita sekali. Tok meneh kita tak lupa siapa bila-bila tolong kita sekali. Nayuk kita tak lupa orang tolong kita. Biasa syafaat, biasa tolong anak kita duk ada susah, biasa bantu kita lek ada suasana duk dalam tergelem maksiat, tolong. Tapi imamul anbiya tolong jak masa hidup kita tak beranak tolong dah. Tolong apa? Ya Rab, umat aku pian nak jaga. Sebab Nabi tawar ni kita duk hidup ni, wallahi. Kalau Nabi tak minta hari tu, saya tak boleh kecek ni. Jadi kera ke jadi gapo tak tahu, silap hari-hari hidup. Tapi Allah maaf buka jalan. Hai ukat pemuda semua, kembalilah kepada Allah. Pemimpin semua bawa rakyat kepada agama Allah, pada sunnah Nabi. Muslimah kaum ibu, didik anak pada agama. Tak lambat laung hak Nabi royak ke Aisyah gitu, royak ke Fatimah, royak ke Zainab tu. Wahai puteri aku, tak lambat lah. InsyaAllah so bimbel lah hari ni gapo nak adik ayah susah tak apa. Satu hari ni hak ayah fikir, hak ayah kerja, ayah bawa ni akan siapa setiap rumah. Siapa dah kita ni, tapi kita nak kamil akmal hak Allah iklan di Madinah hari tu. Ni pakak duk fikir, tok imam fikir, tok nebel fikir, jawatan kuasa kita, kampung kita semua fikir pakak perah fikir sikit sore lagi dan lagi. Malam ni pun habis cakap dah, saya tengok mencukupi dah. Wairung berduyung-duyung pakak mari saya tak suka. Tak suka kali pertama mari sini boleh tengok Wairun nak ambil bahagia. Lepas tu retina ni lepas isya ada dah duk tunggu di Kirati tempat mengaji tu. Ada dah mari mana
muttalab yang ada pada wanita kampung sini, dan sokongan daripada punang-punang pemimpin Tok Imam ke pejabat kuasa kita. Makna bersungguh dengan fikir ni bukan hari ni saja, tiap minggu ada agama. 3 golongan ni sokong agama bila saya garanti dengan sunnatullah. Bukan saya tahu, tapi tertib Allah Ta'ala agama hidup yang macam tu. Timbullah pemuda akan kasih pada agama, timbullah muslimah akan kasih pada agama, kasih ke Nabi. Apabila ada ibu-ibu tarbiyah agama, apabila ada pemimpin bantu fikir agama, apabila ada wairun yang sokong kerja agama, hiduplah satu hari nanti lambat banget hidup kampung kamu jadi munawwar. Kata amin lah kau. Masya Allah. Hari ni Allah bagi kebaikan taran ni. Tapi kalau kita jizbah lagi, tambah lagi pengerban ni, kamu ibu didikkan anak-anak kamu. Ingat deh, anak tino kamu dalam rumah masing-masing itu adalah message daripada Allah Ta'ala. Gapa khokwam, jotmai. Anak tino, ingat deh, siapa ada anak tino, gembira kamu, nasib baik, saya nak berita baik deh. Nabi kata Muhammad pergi royak pada umat semua, kata orang-orang yang ada anak tino dalam rumah ni, royak berita baik dalam kepada dia, berita gembira, itulah alamat syurga daripada aku. Alamat syurga. Supaya alamat nak hujan ya gelap. Tu boleh sipir tu kalau jemur ke apa alamat. Tapi tak pasti hujan. Kadang-kadang gelap raik lagi. Tapi anak tina ni alamat syurga. Tapi bukan semua jadi syurga. Ya mengikut kita jaga. Itulah Allah kata Muhammad pergi royak. Sahabat ni nak pada syurga. Beci ke anak tina ibtidak Islam mula-mula gitu. Tapi apabila Nabi royak saya lah. Tapi syarat kena jaga 2 perkara. Satu, kena kasih sama dengan anak yatim. Dalam ni kita kasih sama belaka. Tapi jangan lebih nak yatim lah. Setengah orang ni anak tina tak ada harga, lepas ikut gerak kacih pera pun ambil demo ya. Kacih hatam ngaji pun nikah dengan demo. Kadang-kadang murah-murah kita sakit tak boleh klik zero. Ada duduk jauhnya bawa klik setahun tak klik sekali, anak tina lepas gitu-gitu lah. Anak yatim kita nak tupai silap nah. Nabi kata anak tina ni lah alamat syurga. Syarat dia, tarbiyah dia, cara agama. Buh agama banyak masuk. Jangan duk lock. Sebab orang tina seorang salihah lebih pada 70 wali. Tapi kalau kita lock, bahaya orang tina ni. Kalau orang tina jadi joli, maaf deh. Satu wali, satu joli. Tak ada agama atas orang tina, dia merosakkan orang jatah lebih bahaya daripada orang jatah yang jahat 1000 orang. Tu power yang ada pada orang tino. Kalau orang tino terhierarki dengan kerja agama, walaupun Nabi nak heret agama tak hidup. Bukan kita, bukan Tok Imam, bukan Tok Nabi, bukan sosok, bukan sowo. Bukan putai, bukan orang gagah-gagah. Nabi pun nak heret agama tak hidup kalau bini dia tu terhierarki. Sedek debe. Tak usah kata kampung nak hidup agama. Rumah dia pun agama tak masuk. Kalau rumah mana orang tino tak sokong agama. Tapi rumah mana usaha agama penyokong daripada orang tina, rumah ni syurga dah. Dalil Imamul Anbiya, walaupun rupa susah, rupa gerbek, tapi dia lah ahli syurga belaka rumah dia ni. Nabi biasa tunjuk, duduk tidur ni. Hasan, Husain, Ali, duduk royak Fatimah. Fatimah sikit lagi, sobanah lo ni susah sikit kita, tapi sikit lagi duduk tidur tunjuk Ali, Hasan, Husain. Kita duduk sekali lah syurga. Rumah tangga Nabi ahli syurga. Sebab orang tino bantu agama. Orang tino pahal, orang tino sokong. Apa saya kecek bak orang tino. Kita semua kena tupai orang tino bak agama. Punang belai kampung hari ni pun tak ada beres duduk orang tino lagi. Kalau orang tino tak sokong tak hidup. Lebih-lebih lagi amalan masjid. Nampak ya kita mari sejid. Tapi gagah kita duduk di orang tino lah. Terak orang tino lepas anak. Tak usah kata ujuh apa orang anak. Pada 2 orang. Tak hari dah sejid kita. Gatung kok tak belakang, gatung kok kaki anak abah nak mari sejik anak duk teriak. Tapi dia mok dia faham. Mah dia pergi anak waktu semaya, abah pergi selakan. Bukan sekat semaya nak uwi masuk dengan agama banyak mana pun tak apa berlaku. Supaya sahabat Ali duk di Yaman, Fatimah duk dengan Hasan Husain, Zaid bin Harisah duk di Jordan. Ni isteri dia belak anak merah-merah tu, Ja'far bin Abi Talib tu, bukan kelik tak kelik mati di Jordan, kubur di Urdun. Tapi Asma binti Umayyah belak anak sore 3 kecil-kecil tu. Buku orang tino ni lah hidup di Jordan, di Yaman, di mana? Munawwar dengan sebab orang tino.
Jahiliyah jadi radiah, persendak dia retina. Jangan mongkam, jangan buat lakah dengan retina. Sebab tu terima kasih semua kaum ibu muslimah yang ambil bahagia pada malam ni. Terima kasih pada Tok Nabil, Tok Ime, Tok Khatib, Tok Bilal, kawan-kawan masjid dan semua pemuda-pemudi di kampung kita yang ambil bahagia. Jadi sokongnya malam ni kita yang berlaku majlis agama ni. So lagi saya nak share fikir ni, kita nak fikir pada buat kita, jaga deh amalan ni hok ada dah ni. Jaga berterus istiqamah amalan masjid, istiqamah amalan kasih saya dalam kampung. Insya-Allah tak lama-lama Allah buka lagi. Yo agama ni Allah kuasa nak hidup sekaligus boleh. Allah ke? Masa Nabi Nuh 950 tahun. Tapi masa Nabi kita 23 tahun je. Pada ke tak boleh buat lewat 1 tahun. Lewat 2 tahun, lewat 1 hari. Allah yang Maha Kuasa. Tapi Allah buat dengan asbab. Sunnatullah dengan sokongnya 3 gulungnya, wairung, pemimpin, orang tino. Sunnatullah dengan tertib dia, susunnya tertib agama ni ada. Usai dulu jaga amalan, ulai alik masjid, amalan ziarah le kampung, hidup ngaji le masjid. Kita ada tempat kita alhamdulillah ilmiah. Ada belajar agama le masjid kita, ada muzakarah agama le masjid kita, le kampung ada amalan ziarah. Tak lama laun. Hak Allah tukar jahiliyah jadi radiah dengan amalan ni. Hak Allah tukar Yasrib jadi Munawwar dengan 3 puak ni buat kerja. Sebab tu hari ni saya nampak dah gambar, tapi nak kita peluk lagi, jaga lagi. Moga-moga kampung kita jadi asbab kebaikan pada kampung yang lain. Moga-moga Tok Ime kita juga jadi asbab hidayah pada Tok Ime lain. Moga-moga wairun lai kampung kita jadi asbab kebaikan pada wairun kampung lain. Moga-moga muslimah lai kampung kita jadi asbab hidayah pada muslimah kampung lain. Saya nak tupai keberkatan orang kampung sini, pemimpin dan wanita, kaum ibu muslimah wairun yawacun yang mana jadi asbab yang berlaku malam ni. Dan gapo nak panggil ni, peluang pada saya main boleh muzakarah kecek sikit sebanyak ni. Kalau tak ada kamu, tak ada saya kecek hari ni. Saya pengalaman saya besok pergi kampung, tak ada capur tangan dengan pemimpin, bunuh sendiri. Pergi royak ke kampung kata saya nak mari muzakarah agama ni, orang tak mari. Saya duk rasa kata orang dengar tapi dia pergi sendiri, tak pakai pemimpin kampung, tak guna wairung lai kampung. Allah tengok selalu dah duk bayar, duk ceramah selama ni, duk royak kata agama hidup dengan 3 gulung ni. Kalau buat sore kita kata FC kita ramai orang minat, orang tak mari, tak dengar pun. Tapi apabila Tok Ime sendiri, Tok Nabil lah kampung, orang tino pakak wairung, pakak sokong, tengok ni siapa dia suka. Berapa ratus orang yang mai beri malam ni. Sebab tu saya nak tupai fikir kamu, risau kamu, pengerbanan kamu malam ni. Saya nak doa setiap majlis yang saya muzakarah di mana-mana tempat, kalau saya tak tinggal, saya nak tupai doa. Sebab hari ni belum tentu lagi saya hari ni mari yang rupa jemput teh. Allah bagi kemudahan pada saya, tapi selepas pada ni, lepas pada ni maknanya siapa mati ni lah. Saya hujung jatuh, saya nak pergi mana cup khatam tu. Sebab Nabi kata innamal a'malu bil khawatim. Amalan tu duduk tepat akhir hujung jatuh. Sebab tu saya bayar, saya ceramah, saya royak semua, jangan tengok keburukan wairung lai kampung, jangan tengok keburukan pemimpin. Hujung jatuh yang nak jadi kat mana? Hak jahat-jahat jadi baik sekelip mata ya. Allah boleh tukar orang zina jadi ahli syurga. Allah boleh tukar orang bunuh keluarga Nabi jadi ahli syurga. Wahsy Hindun Allah tukar. Pas zaman ni dak Allah tak boleh tukar. Nabi tak ada bersama kita, Allah jaga kos bagi buat kita ni. Kita jangan cepatlah fikir kita jahat anak dia tu, karupnya pemimpin tu. Kelimah ni saya kecek semua di mana tepat, sebab banyak hari ni mudah. Bawa tengok anak orang tu joli, anak orang ni jahat, pemimpin tu jadi tak ada agama ke apa, macam-macam. Kadang nyusupoh kata ime, kata kau anak dara tu, kata kau anak orang tino tu, macam-macam. Jangan Allah tukar sekelip mata. Kita umat yang lupa, saya kata kita pisik ni. Bani Israel Allah tukar orang zina jadi ahli syurga. Buku dia buat minum air kepada hanyir yang dahga. Kisah ni berlaku dengan zaman dulu. Tapi Allah nak kata Rahman aku, Rahim aku, Karim aku, Halim aku. Rahmat aku mengatasi marah. Dalam nama 99 so yang nama marah Al-Muntakim. Hak lain Rahman, Rahim, Karim, Halim. Pak kita haraplah tuan-tuan. Kata Allah nak balik hati kita bila masa boleh. Sebab tu saya takut ni. Saya takut dalam skor baik, kita tengok kebaikan, saya takut. Sebab tu doa semua dengan Allah, minta doa, minta tangan tupai orang kampung. Gimana saja tu saya tupai tangan muslimah, tupai tangan wairun.
Sebab saya kena tupai. Hari ni kamu jemput, Allah bagi kemudahan, tapi saya kalau silap niat ya, saya lebih hina daripada siapa-siapa. Bukan tempat mulia ni, tempat bahaya saya duduk. Sebab tu saya nak tupai deh, kamu semua doa dengan hati pada saya deh. Kata amin serta oleh hati dah, saya nak minta dengan Allah serta tangan-tangan kamu yang suci, yang fikir ni. Lebih lagi muslimah yang gerbai ni, mari tadi, mari awal lagi. Banyaklah orang tino ni gerbai dia tak sama dengan orang jatuh. Pada mengandung dia 9 bulan tu kita kalah dah. Apakah lagi hari beranak 50 mati dengan hidup. Pas pera pula 2 tahun menyusu lagi. Tak kena kira dah kita. Kita nak lawan pengerban ni orang tino tak boleh. Sebab tu Allah suka orang tino gerban dengan agama. Orang tino ni Allah suka sangat. Dia gerban sikit, dia jadi asbab sikit, Allah buka pintu hidayah. Sebab tu kamu muslimah hak duk tak ada tangan, hak duk luar ni, tak ada tangan bersama saya insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kama anta ahluhu wa salli ala Muhammadin kama anta ahluhu faf'al bina kama anta ahluhu innaka ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Ya hayyum ya qayyum bi rahmatika nastaghits, ya hayyum ya qayyum bi rahmatika nastaghits. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah perimonan kami malam ni asbab maghfirah utama kali. Ya Allah, ampunkanlah segala kesilapan puak kami semua, utamakan diri kami ya Allah. Dosa besar, dosa kecil, dosa lama, dosa baru, dosa sengaja, dosa tak sengaja, dosa kami buat sorang diri, dosa kami buat depan orang. Oh Allah, dengan Rahman, Rahim, Karim, Halim, Hakim, sifat hakiki, zat hakiki yang ada pada Engkau, maaflah pada puak kami semua ni ya Allah. Kami tak kata pun hamba-Mu yang berdosa, tapi kami ambil perkataan Engkau ya Allah. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun. Kami nak taubat dah ni, kami beri malam ni ya Allah. Oh Allah, oh Allah, maaflah setiap kesilapan kami ya Allah. Walaupun malaikat dah tulis dalam buku catat-catat-Mu, maaf ya Allah, Mu sapu. Engkau malaikat pun dia terlupalah akhirat tentang kesilapan kami ni ya Allah. Ya Allah, Mu tak sawak kira dar guzat wak lepas-lepas jadilah ya Allah. Aku tahu Mu azab, Mu tak labah pun, Mu maaf, Mu tak rugi pun ya Allah. Oh Allah, aku minta untuk diri aku dan semua muslimin muslimat di depan aku ya Allah. Maaflah atas kelalaian di segi amalan semaya, atas wanita, laki-laki, perempuan semua ya Allah. Walaupun wanita kami hari ni ya Allah duduklah dunia maju ya Allah. Mu tolong jaga ya Allah, Mu tolong jaga di segi perdah, di segi aurat, dah jadi bebas dalam suasana Islam hari ni ya Allah. Kadang-kadang ibu sendiri pun tak padu tentang anak-anak tino bab perdah. Ayah-ayah pun tak percaya tentang anak-anak tino. Oh Allah, jangan beri berlaku atas keluarga kami, adik-adik kami. Hak Nabi royak kata alamat kiamat anak tina wak hamba ngamu. Oh Allah, anak tina aku baru duk besar ya Allah. Hak Mu royak kata itu adalah alamat syurga. Jadilah anak-anak wanita kami semua asbab syurga dalam rumah masing-masing ya Allah. Ya Allah, kalau ada silap ke perbuatan anak-anak dengan ibu, Mu bukalah hati ibu, boleh maaf ya Allah, belum mati ya Allah. Aku takut ya Allah, masa Nabi biasa sahabat kerah lidah nak mengucap tak boleh, buku ibu rasa hati. Tapi zaman sekarang ya Allah banyak benar anak-anak yang menyakiti ibu. Oh Allah, supaya tu juga isteri ya Allah, banyak isteri-isteri yang menyakiti suami ya Allah. Ya Allah, aku nak minta doa Nabi doa pada kaum di medan Uhud ya Allah. Aku nak pakai doa untuk umat ya Allah, untuk puak kami, untuk keluarga, untuk adik-adik kami ya Allah. Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, maaf pada ayah ibu kami, maaf pada pemuda-pemudi, maaf pada wairun ya wacun, maaf pada kaum ibu muslimah semua pemimpin rakyat ya Allah. Jangan lock sama sekali ya Allah. Lebih-lebih lagi akhir zaman ni ya Allah, tak ada Nabi sekali ya Allah. Sahabat dulu ada zina, orang dulu ada kaya mabuk, ada curi, tapi Nabi ada. Nabi buat rancangan cara pimpin macam-macam. Mak marah Nabi tarik mak suruh maaf ya Allah. Zaman sekarang banyak anak-anak muda tarik air mata ibu. Zaman sekarang banyak isteri-isteri menyakitkan hati
hati suami mereka. Ya Allah, jaga isteri aku, jaga ibu aku, jaga muslimah duk depan aku, jaga wanita-wanita semua ya Allah. Tanya siapa ya Allah duk depan aku duk tak ada ni. Amin mereka mu kena siapa kubur berhabis ya Allah. Borong berhabis majlis aku malam ni ya Allah. Memang aku cemah, memang aku dosa, memang aku jahil, tapi majlis aku buat macam-macam orang ni ya Allah. Memang ada wali engkau mengoyak 7 lapis langit depan malaikat. Wali hanya orang menego cari rezeki halal. Hanya wali dah di sisi engkau ya Allah. Depan kami ada orang kerja menego, ada orang kerja kebun, ada orang titik perlu cari rezeki untuk nafkah. Oh Allah, letihlah mereka, bagilah kebaikan ya Allah. Jaga anak-anak kami biar jadi hafiz dan hafizah, alim dan alimah, da'in dan da'iyah. Orang ingat kaedah mu jaga, jangan lupa. Hak tak ingat lagi bagi kemudahan ya Allah. Aku juga ya Allah, jaga Quran kami ya Allah, jaga iman kami ya Allah, jaga ilmu ya Allah. Seimbang kecek dengan amal, jangan jadi sediwara. Banyak sangat aku kecek agama, tapi amal kurang lagi ya Allah. Oh Allah, bagi ilmu yang manfaat aku, jangan bagi ilmu mudarat ya Allah. Oh Allah, aku takut Nabi aku bagi tahu pagi-pagi orang beriman betul kafir buat doa ya Allah. Jaga anak aku, isteri, jaga diri aku, jaga ayah ibu, jaga pemimpin aku, jaga adik-adik ya Allah. Ya Allah, tangan siapa ada depan mungkin ni barang habis. Terima ya Allah, terima amin mereka, terima tangan tak ada tangan mereka ya Allah. Hari ni mu satu kami dalam masjid, luar masjid pun baik ya Allah. Majlis agama satukan lagi pula puak kami di akhirat bawah naungan arasy Engkau ya Allah. Hari ni mu berpisah setengah keluarga, kerja di luar-luar negeri, kerja di luar-luar cangwat untuk cari rezeki halal. Kadang anak isteri duduk seorang diri di rumah, suami cari rezeki halal. Kadang anak isteri susah di rumah, suami kerja agama. Tak apa ya Allah, mu jangan bagi gelomok dengan maksiat, mu jaga jangan bagi berlaku dengan fitnah-fitnah apapun. Selamat isteri suami, selamat anak-anak, selamat pemimpin. Akhirat nanti jangan bagi kami berpisah lagi ya Allah. Lebih lagi orang kerja agama, wairun pemuda duk kerja jaga agama, kadang-kadang lama-lama klik kapung. Ya Allah, jaga mereka ini jangan asing lagi di akhirat nanti ya Allah. Membawa ya Allah pemuda kami ni pergi ke arah agama Engkau. Pimpinlah pemimpin kami juga jadi bawa rakyat kepada arah agama Engkau. Ya Allah, aku tak erti, aku jahil, aku cemah, aku orang berdosa, tapi Murrahman Murrahim, kesian belah pada zaman kami ni ya Allah. Jangan lepas lagi, jangan lak ya Allah. Kami nak celak mata pun tak ada tempat akhir zaman ni ya Allah. Keliling kala kami ya Allah, berapa kali sehari kami mata kami diraka. Maaf pada kami. Hari ni kami nak jaga kaki ke arah mana. Lebih lagi anak-anak muda kami gapo nak jadi ya Allah. Masa kami habis cakap dah, lepas tu anak kami baru duk belah selesai 7-8 tahun. Lepas lagi akan datang ya Allah. Gapo nak berlaku lagi akhir zaman. Selamatkan anak muda ku semua ya Allah. Selamatkan anak isteri ku, selamatkan yawaconku, selamatkan punam aku, selamatkan umat Islam, selamatkan umat Nabi. Bagi iman kepada orang tak ada iman, jaga iman orang ada iman dah. Oh Allah, oh Allah, aku boleh buat sekadar ni ya, aku tak kuasa ya Allah. Mu yang gerak aku lidah kecek, jaga lidah aku jangan jadi asbab orang sesat. Jangan menyesat aku dengan lidah aku, jangan jadi menyesatkan orang lain sebab kecek aku ya Allah. Jadi kecek aku asbab orang satu hati, asbab orang kasih saya, asbab orang hafal dengan agama ya Allah, asbab umat ni taubat ya Allah. Nak bawa aku rata ya Allah, jangan guna lidah saja. Seimbang kecek dengan amal, seimbang ilmu juga dengan amal. Jangan ya Allah, jangan ya Allah. Aku takut Nabi aku bagi tahu di akhirat nanti orang mula-mula kena tendek lah dengan aku, orang royak agama orang tapi tak ada amal. Wallah, wallah, mu dengar ni, mu nampak ni ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, wahai pencipta alam, gerak-gerik semua daripada Engkau. Jangan lepas aku ya mas sekali, jangan lah aku pimpin, bantu, tunjuk jalan yang betul ya Allah. Jangan mati lah keadaan dosa, jangan mati lah keadaan dosa walaupun sazara ya Allah. Jangan mati dalam kemerdekaan Engkau. Kami takut ya Allah, kami cuma maaf pada kami, cuci kami belum mati ya Allah. Jadi kecek kami asbab hidayah ya Allah, jadi kecek kami asbab orang kasih saya ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala
ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum.